Baik, kita berada pada muka surat yang ke-300. 300, betul? 301. Hadis ke-375. Kita berada di bawah bab berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa imanan muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatika la khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu bagi meneruskan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-300. 300, betul? 301. Hadis ke-375. Kita berada di bawah bab berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Safwan bin Isa haddatsana Muhammad bin Amr bin Isa. Abu Na'amah Al-Adawi berkata, aku mendengar Khalid bin Umair dan Syuais Abar Ruqad, kedua-duanya berkata,
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus Utbah bin Ghazwan dan berkata, pergilah kamu dan orang bersama kamu sehingga apabila kalian sampai ke perbatasan negara Arab dan mendekati negara Ajam, iaitu orang bukan Arab, mereka pun berangkat sehingga sampai ke Mirbat. Mirbat ni kawasan Iraq. Mereka menemukan kazan, yakni batu berlubang yang berwarna putih yang digunakan sebagai tanda, yakni petanda sepadan. Mereka bertanya, apa ini? Salah seorang mereka menjawab, inilah Basrah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Al-Jisir As-Saghir, iaitu jambatan kecil. Mereka berkata, di sinilah kita diperintahkan untuk berhenti. Mereka pun turun dan menceritakan kisah dengan panjang. Jadi di sini kita dapat tahu zaman Sayyidina Umar tu perbatasan negara Arab tu adalah merangkumi Iraq. Padahal sebelum itu Iraq bukan Arab Iraq, orang Iraq ni masih dikira sebagai orang Ajam. Nabi Ibrahim daripada Iraq, dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Nuh pun daripada Iraq, tapi Nabi Nuh pun bukan orang Arab. Cuma kemudian masa berlalu, boleh jadi orang-orang Iraq sudah mengambil Islam dan mengambil bahasa Arab sebagai bahasa mereka. Padahal orang-orang Iraq ni, mereka bukan berbahasa Arab. Orang Iraq ni mereka ada bahasa mereka sendiri. Mereka orang bukan Arab. Mereka ada bahasa mereka tersendiri. Tapi contoh macam Sudan kan. Sudan pun asalnya mereka ada bahasa mereka tersendiri. Sampai sekarang pun ada bahasa asli mereka. Tetapi oleh kerana bila mereka terima Islam tu, mereka angkat ketamadunan Islam. Di bahasa Arab itu sekarang ni dah semua orang hampir semua orang Sudan boleh berbahasa Arab. Khartoum, Sudan. Sampai sekarang ni kalau orang nak buat pengajian bahasa Arab, pakar bahasa Arab, salah satu tempatnya berada di Sudan, di Khartoum itu. Padahal Sudan di Afrika. Tetapi Sudan tidaklah dikira sebagai Arab. Pada asalnya yang namanya negeri-negeri Arab ni, dulu Syam pun bukan negeri Arab. Kita selalu dengar Syam ni memanglah bumi Anbiya, tapi bukanlah termasuk dalam negara Arab. Sebab kebanyakan Nabi-Nabi yang berada di bumi Syam pun sebenarnya Bani Israel. Syam ni apa? Syam ni nama lama bagi, sekarang dah jadi 4 negara moden. Rangkuman 4 negara moden dah terpecah. Pertamanya Palestin, kedua Jordan, ketiga Syria, keempat Lebanon. Ini semua. Dan ini semua termasuklah Palestin yang ataupun Syria yang bawah-bawah ni bersempadan dengan Saudi sekarang ni. Bersempadan dengan Saudi, Arab Saudi sekarang. Cuma Arab Saudi pun asal namanya bukan Arab Saudi. Kawasan itu semua dipanggil Hijaz. Jadi dinamakan dengan nama baru Arab Saudi sebab lebih kurang 100 tahun yang lampau, lebih daripada 100 tahun yang lampau, kerajaan Saud dia ambil alih pemerintahan daripada pemerintahan Ahlul Bait di Haramain. Dulu Mekah dan Madinah ni diperintah di bawah syarif-syarif, keturunan Rasulullah SAW. Tetapi keluarga Saud yang datang daripada arah Najd ni sekarang ni kawasan Riyadh lah, kawasan Riyadh yang ada buat konsert baru-baru ni, itu kawasan Najd. Itu kawasan asal keluarga Saud. Mereka punya asal pemerintahan di sana, tapi mereka dapat menakluk Mekah dan Madinah. Pada zaman dahulu Palestin bukan Arab.
Tapi sekarang apabila Islam dah tersebar, jadi orang Syam, iaitu orang Lebanon, Palestin, Syria, Jordan tidak ambil ketamadunan Arab tu sebagai ketamadunan mereka. Jadi bahasa Arab jadi bahasa asli mereka, bahasa ibunda mereka. Jadi mereka sekarang ni mereka dah dipanggil orang Arab dah. Orang Arab. Kalau kita rajin baca sejarah, kita akan dapati Nabi-Nabi yang terdahulu yang duduk Palestin, kan, mereka perlu berperang dengan orang-orang gergasi. Orang-orang gergasi yang duduk Palestin. Dan tubuh badan mereka besar-besar. Dan mereka bukan orang Arab. Asal usul orang Palestin yang sebenar bukan orang Arab. Ya. Iraq pun begitu. Iraq pun bukan. Tapi apabila di Hijaz tu, di Mekah, Rasulullah bawa Islam. Islam ni telah tersebar ke seluruh kawasan sekitar Hijaz, termasuk kawasan Syam, termasuk kawasan Iraq, kemudian melanjut kawasan Iran. Cuma Iran ni dia tak jadi Arab lah. Iran tetap Parsi. Sebab bahasa ibunda mereka tetap bahasa Parsi. Tapi ramai ulama-ulama berasal daripada Iran, Parsi. Iran pun nama baru. Ya, Iran hanya nama berapa ratus tahun yang lepas sahaja. Ini sebuah negara Safavid, kan, kerajaan Safavid 500 tahun yang lampau, yang berfahaman Syiah, dapat berjaya menakluk bumi Parsi. Jadi dia tukar daripada Parsi kepada nama Iran. Tapi nama Iran pun secara rasmi digunakan untuk negara itu pun sangat baru. Sangat baru. Dalam 100 tahun yang lampau 100 tahun yang lampau. Sangat baru. Tapi bibit-bibit penggunaan nama Iran tu sudah 300-400 tahun yang lampau. Tapi masih belum rasmi lah. Sebab masih pembentukan negara-negara masih belum rasmi di dunia. Walhasil, perawi iaitu Khalid bin Umair dan Syuais berkata Utbah bin Ghazwan, bayangkan kamu melihat sesungguhnya aku merupakan salah seorang daripada 7 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Ghazwan ni yang dihantar oleh Sayyidina Umar ni sampai ke perbatasan Ajam, ya, di hujung negara Iraq tu. Beliau pernah menceritakan bahawa dulu aku pernah bersama Rasulullah, ya, berperang bersama Rasulullah. Kami bertujuh. Kami tidak mempunyai makanan kecuali daunan kayu sehingga terluka tepi pipi kami. Sebab daun ni dia bersifat tajam. Dia mencucuk-cucuk bahagian pipi. Dia terhiris-hiris bahagian pipi. Kemudian aku menemukan selimut dan aku bahagikannya antara aku dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiada seorang pun daripada kami, daripada 7 orang itu, melainkan kini semuanya menjadi amir, yakni ketua bandar. Semua yang dulu bersusah payah bersama Rasulullah, sebarkan Islam, penuh dengan mujahadah, pengorbanan. Tapi setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam telah tersebar. Lebih-lebih lagi zaman Khalifah Umar Al-Khattab ini. 1/3 dunia sudah berada di bawah telapak kaki orang Islam. Ya. Jadi bila kata 7 semua dah jadi governor, ketua bandar di tempat yang berbeza. Kamu akan dapati tiada seorang pun para pemimpin seperti kami selepas kami. Ya. Maksudnya bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dididik oleh Rasulullah. Apabila mereka jadi governor pun mereka sangat jujur, mereka sangat amanah, ya, mereka sangat bertanggungjawab, sangat beraccountability, ya. Sangat warak, ya, di dalam menjaga kepimpinan, ya. Ini sebagai satu indikator bahawa pemimpin-pemimpin setelah daripada itu banyak terdedah kepada fitnah-fitnah kepimpinan. Suatu kemabukan yang ada pada kepimpinan. Seseorang yang tidak benar-benar bertakwa, dia akan hanyut dengan otoriti kepimpinan yang dia miliki. Ego,
angkuh, sombong, menganiaya orang lain dan sebagainya. Baik, ini nak ceritakan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi dia telah bersusah payah untuk menyebarkan Islam. Kalau daripada awal lagi Rasulullah dah putus asa, kalau daripada siang-siang lagi para sahabat dah putus asa, Islam tidak tersebar ke seluruh dunia. Tapi sudah menjadi sistem yang Allah Ta'ala letakkan di dunia ini, sesuatu itu dimenangkan oleh Allah, suatu agama itu dimenangkan oleh Allah menerusi pengorbanan yang Allah Ta'ala pilih daripada kalangan hamba-hambanya sebagai tapak asas foundation. Agama ini terbina di atas pengorbanan dan mujahadah, ya. Supaya setiap daripada kita dapat mempelajari bahawa apabila kita nak bangunkan agama pada diri kita, kita perlukan mujahadah, kita perlukan pengorbanan. Contoh seorang yang benar-benar nak bina agama pada dirinya, dia ingin menempuh perjalanan menuntut ilmu, ia suatu pengorbanan, ya, meninggalkan keluarga berada jauh, perlu pagi, petang, siang, malam untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, ya, mengambil masa yang panjang, bertahun-tahun lamanya, berpisah daripada keluarga, ya. Baik, sebenarnya kita nak hadir majlis ilmu pagi ni pun pengorbanan juga. Ada kain bertimbun dekat dalam tu, dalam bilik tu, siapa nak lipat tu? Sekejap lagi lunch nak kena masak, ya. Barang-barang cukup ke tak kat dapur? Sekejap lagi kena pergi kedai, ya. Jadi pengorbanan juga nak hadir majlis ilmu ni, ya. Walaupun sejam, 2 jam pun suatu pengorbanan, ya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman hadatsana Rauh bin Aslam Abu Hatim Al-Basri hadatsana Hamad bin Salamah anba'ana Sabit daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku dijadikan takut kepada Allah dan tiada seorang pun yang ditakutkan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap, ya. Baik, terjemahan tadi mungkin kita susah sikit nak faham, ya. Jadi maksudnya susah kita nak faham apa yang sebenarnya sahabat tu nak bagi tahu. Sayyidina Anas begini, Sayyidina Anas kata, saya baca bahasa Arabnya, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad. Aku telah ditakutkan, maksudnya diberi ancaman kerana aku beriman dengan Allah. Tu maksudnya, kepada Allah tu patutnya kerana aku beriman dengan Allah, kerana aku orang Muslim, kerana aku orang mukmin, aku telah diberi ancaman. Aku diancam dengan azab, seksa dan sebagainya. Wa ma yakhafu ahad, dan tak ada seorang pun yang ditakutkan dengan sedemikian rupa. Yang bercakap tadi Rasulullah, yang cakap tadi, yang meriwayatkan hadis ni Sayyidina Anas, yang berbicara tu Rasulullah. Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku telah diberi ancaman kerana aku mendakwahkan agama Allah, dan tidak ada sesiapa yang pernah menerima ancaman seperti mana yang aku terima. Bayangkan Rasulullah daripada Mekah, ya, diberikan tawaran 100 ekor unta untuk siapa yang dapat bunuh Rasulullah SAW. 100 ekor unta di zaman Arab, di sisi orang Arab, unta adalah sangat tinggi nilainya. Dia lebih tinggi daripada kuda, lebih tinggi daripada lembu, lebih tinggi daripada kambing, lebih tinggi daripada keldai, bagal. Ya, unta ni zaman sekarang ni adalah umpama Porsche, Lamborghini, begitu. Lamborghini tu lembu, unta ni McLaren lah.
Baik. Sesungguhnya aku diuji di dalam agama Allah dan tidak seorang pun diuji sebagaimana aku diuji. Ya. Ujian yang menimpa Rasulullah, tidak ada manusia yang menerima ujian yang sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau baginda demam pun, demam yang dialami baginda berlipat kali ganda daripada apa yang dialami oleh manusia biasa. Itu ujian Rasulullah. Ya. Sebut saja ujian-ujian dunia ni, semua Allah Ta'ala timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir-lahir saja sudah anak yatim piatu, anak yatim. Ayahnya meninggal sebelum Rasulullah lahir lagi. Kemudian ketika umur 4 hari, berpisah dengan ibunya, dibawa ke kampung pedalaman oleh Halimah Sa'diah. Ya. Daripada umur 4 hari, Rasulullah tak duduk dengan ibundanya Siti Aminah. Disusulkan di kawasan kampung. Dan dipulangkan ketika umur 4 tahun. Dipulangkan ketika umur 4 tahun. Kenapa dipulangkan? Kerana peristiwa pembelahan dada. Pembelahan dada. Ketika itu anak-anak Halimah Sa'diah tengah main dengan Rasulullah. Rasulullah umur 4 tahun. Tiba-tiba datang lelaki, tangkap Rasulullah, baringkan, belah dada Rasulullah, keluarkan jantung Rasulullah. Jadi anak-anak tadi dah menggeletar tengok. Semua lari balik rumah, bagi tahu pada Halimah Sa'diah, kata Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh, Muhammad dah mati. Sebab nampak jantung dah terkeluar. Halimah Sa'diah terus keluar daripada rumah, bergegas meluru ke tempat itu. Jadi malaikat yang belah dada pun dah pergi. Rasulullah tengah terbaring, tercungap-cungap, pucat lesi mukanya. Dan tengok di dada Rasulullah ada kesan seperti jahitan. Seperti suatu yang pernah dibuka kemudian ditutup semula. Malaikat Jibril ada teknologi laser yang lebih hebat lah daripada laser. Macam mana dia cantumkan balik. Malaikat Jibril lebih hebat lah sebab beliau ciptaan cahaya. Ya. Ketika itu Halimah Sa'diah dah tak dapat untuk nak teruskan lagi untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau dia yang minta extend. Sebab patutnya setiap anak susuan perlu diberi pulang semula lepas umur 2 tahun. Tapi lepas 2 tahun, Halimah Sa'diah jumpa Siti Aminah, minta extend lagi. Sebab sepanjang beliau bawa Nabi Muhammad ke rumah beliau, pertanian beliau, peternakan beliau, rezeki beliau melimpah ruah. Rumah beliau rezeki datang bergolek-golek. Yang tak pernah beliau alami selama ini. Jadi lepas 2 tahun tu, dia bagi excuse lah pada Siti Aminah. Kata Muhammad ni dia perlukan udara yang lebih segar di kampung pedalaman. Dan nak gilap lagi bahasa Arab. Bahasa Arab. Siti Aminah benarkan. Tapi lepas peristiwa pembelahan dada yang pertama buat Rasulullah itu, maka Halimah Sa'diah bagi tahu pada suami dia, kita tak kenal benar-benar ni siapa yang kita jaga ni. Tak tahu apa sebenarnya budak ni siapa dan apa kita tak tahu kan. Kita kena pulangkan pada keluarganya semulalah, boleh jadi keluarganya lebih tahu tentang diri dia. Pulangkan kepada Siti Aminah. Siti Aminah pun tanya Halimah, why you are so rushing returning my son before you were asking me to extend, and now you look rushing. Dia kata tak ada apa-apa, kami rasa kami dah cukup untuk melihat pembesaran Muhammad ini, dan dia dah cukup matanglah untuk kami pulangkan semula. Siti Aminah kata, tell me the truth Halimah, tell me the truth, you look rushing, you look restless, why? Pandai Siti Aminah cakap putih ya. Dia cakap Arab lah. Kemudian Siti Aminah kata,
ada perkara yang luar biasa ke terjadi sampai gaduh nak ni, nak pulang klik ni, gaduh sangat ni, macam mana ni? Kecek Kelantan pula dia. Tak ada apa-apa lah Aminah, memang saja nak pulangkan. Kita kecek molek sikit lah. Kita tahu, kata Siti Aminah ni, kita tahu, kita faham. Kamu merasakan anak aku ni ada seperti terkena gangguan makhluk halus ke? Maka di situ terdiam, tertunduk Siti Halimah. Halimah tak dapat nak cerita kat apa-apa, takut. Sebab apa yang terjadi semua di bawah jagaan dia. Jadi dia tak nak expose apa-apa lah. Tapi Siti Aminah yang cakap, ada berlaku benda-benda ajaib ke kepada anak aku ni? Tertunduk senyap. Terus Siti Aminah dapat tangkap, bermakna memang benarlah ada sesuatu yang berlaku yang Halimah Sa'diyah tak dapat faham lagi. Beginilah Halimah, sesungguhnya aku dapat mengetahui anak aku ini ada sesuatu yang istimewa yang Allah simpankan pada dirinya. Ada sesuatu yang Tuhan istimewakan dia. Dia akan menjadi orang yang penting. Pulangkan semula kepada aku. Tak apa, terima kasih banyak Halimah Sa'diyah di atas jagaanmu. Inna hadha ibni la sya'nun. Anak aku ini akan membesar menjadi orang yang penting. Sebab dan Siti Aminah sendiri mengalami perkara yang lebih luar biasa daripada Halimah. Beliau dah tahu dah. Kalau ada berlaku perkara luar biasa, Siti Aminah sudah disiapkan. Sebab ketika mengandungkan Nabi Muhammad, beliau selalu dapat mimpi. Ada orang datang bahawa engkau sedang hamil sebenarnya, engkau sedang mengandungkan penghulu alam ini. Jadi beliau sentiasa dapat mimpi. Dan beliau sentiasa ada kesedaran bahawa anak ini akan tumbuh membesar menjadi seorang yang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Pernah beliau berkata begitu. Dan beliau tahu anak ini anak yang berkat. Dan anak ini lahir pun dalam keadaan luar biasa. Tak sama seperti manusia lain lahir. Sebab Siti Aminah ketika melahirkan, pertamanya Siti Aminah tidak merasa sakit sepanjang mengandungkan Rasulullah. Dan tidak seinci pun kembung perutnya sepanjang mengandungkan Rasulullah. Sikit pun tak naik perutnya. Tatkala melahirkan, apa yang berlaku adalah pancaran cahaya daripada dirinya. Dan beliau tak nampak apa yang berlaku di bawah sana. Pancaran cahaya yang terpancar menerangi ufuk timur dan barat. Dan kemudian apabila cahaya mula reda di rumah itu, barulah Siti Aminah nampak ada bayi yang sedang sujud di sebelah sisi badannya, sisinya. Bukan di celah kelengkang. Di sebelah kirinya yang tidak ada tali pusat, yang tidak ada kesan lendir, tembuni, uri-uri, tidak ada air ketuban, tapi badannya sudah siap diminyakkan zaitun. Sudah siap diminyakkan zaitun. Minyak zaitun dulu, sekarang ni pakai krim kan. Dulu orang pakai minyak zaitun. Sudah siap diminyak. Sedia kala berkhatan, sudah siap berkhatan, sudah siap bercelak, dan mata Rasulullah memang semula jadi bercelak. Dalam keadaan sujud, tanpa tangisan, tanpa pekikan. Cuma ketika sebelum cahaya itu reda, Siti Aminah dan dua orang perempuan yang ada dalam rumah tu, nama Syifa dan Fatimah, mereka semua dengar. Pertamanya mereka semua nampak cahaya tersebut. Mereka tak nampak apa yang berlaku pada Siti Aminah. Mereka hanya nampak Siti Aminah tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang, dan tembok-tembok rumah Siti Aminah sudah tak kelihatan sebab mereka dibukakan, tersingkap. Cahaya itu menerangi seluruh ufuk timur dan barat. Dan kemudian ketika sebelum cahaya tadi reda, mereka mendengar bersin. Yang mereka pasti ini bukan bersin orang dewasa. Bila dengar bersin, kemudian dengar suara yarhamkallah. Yarhamkallah. Kemudian barulah reda dan nampak bayi yang sedang sujud, dan tak lama mereka tengok bayi ni. Kamu melahirkan anak, Aminah. Aminah tu tak rasa sakit.
Tak lama kemudian bayi tu bangkit daripada posisi sujud tadi, angkat jari telunjuknya ke atas dan mengucapkan dengan lidah yang fasih, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah keadaan luar biasa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika kelahiran, yang jarang-jarang dikongsi. Ada dalam kitab-kitab sirah yang muktabar, tapi jarang dikongsi, mungkin susah nak ceritakan, takut orang sangka. Tapi sebenarnya perkara luar biasa boleh berlaku pada Nabi Isa, Nabi sebelum Rasulullah, yang lahir tanpa bapa langsung, sebagai suatu persediaan untuk nak menyambut kelahiran yang lebih luar biasa lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman bersama dengan kita, umat Rasulullah, memerangi Dajjal dan tenteranya. Putera kepada Siti Maryam ini memang langsung tak ada bapa kandung, beliau ada ibu sahaja. Jadi disebutkan Isa ibnu Maryam, itu namanya, sebab memang tak ada ayah kandung. Pembelahan dada yang berlaku pada Rasulullah berlaku 4 kali sepanjang hidupnya. Yang pertama ketika umur 4 tahun, yang kedua ketika umur belasan tahun, yang ketiga ketika umur dewasa, iaitu ketika nak mendapat kenabian, lebih kurang umur 40, dan yang kelima, yang keempat, yang terakhir ketika usia menginjak tua, iaitu 50 lebih, ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seperti mana yang saya sentiasa tekankan sebelum ini, bahawa setiap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang bersifat ajaran yang bersifat kerohanian sekalipun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sesuatu yang terjadi secara real pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi secara real pada tubuh badan Rasulullah. Contohnya ajaran kerohanian baginda adalah menyucikan hati kita. Menyucikan hati, menyucikan kalbu, tazkiyatun nafs, penyucian kalbu. Itu adalah sesuatu yang bersifat kerohanian. Tapi untuk Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan ia berlaku secara real, bodily, physically, pada baginda SAW. Itulah dipanggil peristiwa pembelahan dada Rasulullah untuk dikeluarkan jantung. Jantung dalam bahasa Arab, qalbu. Qalbu itu dibasuh di dalam air zam-zam. Air zam-zam yang dibawa bekas emas oleh Jibril alaihissalam daripada langit. Bekas emas tu datang daripada langit, tapi airnya tak dibawa daripada langit. Airnya dibawa daripada bumi ni. Sebab ada air yang mulia di bumi ni, nama zam-zam. Zam-zam. Seperti solat kita tu mi'raj rohani kita menuju Allah. Mi'raj rohani kita untuk sampai kepada Allah. Tapi untuk Rasulullah, mi'raj berlaku secara bodily, physically, spiritually, mentally. Zahir batin Rasulullah memang lenyap terus daripada Mekah. Ya. Kenapa Siti Aminah tidak ingin menyusu sendiri kepada anaknya? Telah menjadi custom tradisi orang Arab yang duduk di kawasan kota untuk tidak membesarkan anak mereka dalam kawasan kota. Mereka akan hantar anak mereka untuk berada di kampung pedalaman. Supaya udaranya, ada beberapa sebab. Yang pertamanya, udara lebih bersih. Kawasan kota ni sebab kawasan kota padat. Seseorang yang masuk dalam kawasan kota lama, dia tahu betapa padatnya rumah. Ya, dengan asap, dengan debu. Memang rapat-rapat. Sebab kota tak dapat buat dengan besar kan. Jadi semua rumah dalam tu semua packed. Memang packed. Pertamanya, supaya udara lebih segar di luar. Yang kedua, supaya mendapat bahasa Arab yang lebih tulen. Yang lebih tulen. Sebab orang dalam kota ni dah campur-campur rojak. Caca merba bahasa dia. Bahasa Arab dia dah tak berapa nak tulen. Ya. Tapi Arab Badui ni Arab yang fasih, Arab baku yang masih tulen. Ya.
Yang ketiga, supaya untuk mempelajari kepahlawanan. Duduk di kawasan pedalaman, kawasan kampung, mereka akan belajar berkuda, memanah, akan belajar jadi berani, turun bukit, keluar bukit, naik gunung, turun gunung, mengajarkan keberanian, kepahlawanan dan kesatriaan. Oleh kerana ia telah menjadi custom, jadi cukup masa saja akan ada rombongan daripada kampung pedalaman, perempuan-perempuan yang baru, yang ada susu lah. Contohnya kalau mereka pun ada dapat anak, ya, mereka akan masuk dalam kawasan kota untuk cari anak orang kota supaya nak dapat upah. Upah menyusukan. Sepanjang tempoh menyusukan tu mereka dapat upah. Jadi juga sumber pendapatan mereka pula. Jadi win-win situation. Orang kampung dia dapat jadi sumber pendapatan sebab dapat upah menyusukan, dan orang kota dia berikan supaya anaknya tadi dapat tumbuh membesar dalam keadaan yang lebih kondusif. Yang lebih membantu daripada segi segala aspek-aspek yang patut diberikan kepada anak tadi. Jadi ketika Halimah Sa'diah datang tu, beliau datang bersama 40 orang perempuan daripada kampungnya. Masing-masing cuma kerana kenderaan Halimah tu dah macam lemah dah. Jadi beliau tertinggal ke belakang. Jadi rombongannya dah sampai dulu dah ke Mekah, meninggalkan dia di belakang. Jadi bila dia orang dah sampai awal, jadi masing-masing semua dah dapat anak masing-masing. Semua dah dapat anak susuan masing-masing. Dan masing-masing dah ready nak berangkat dah ke kampung Bani Sa'ad. Lepas tu Halimah Sa'diah baru sampai. Jadi para orang bagi tahulah, tak ada dah nak habis, dah tinggal seorang je, budak anak yatim. Tapi kita semua tak ambil lah. Kita ambil yang kaya-kaya lah. Baks ni lebih lah. Anak yatim ni tak tahu berapa sangat lah upah boleh dapat. Jadi itu tinggal satu je lah, Halimah. Dia bagi tahu Halimah. Halimah Sa'diah pun tak apalah, saya tengok dulu. Pusing satu kota Mekah. Yang tu last lah, yang anak yatim tadi tu pusing, tanya, rupanya dah tak ada anak lagi yang lain. Pusing dengan suami dia, cari. Kita balik tahun kosong ni bang, kan? Orang lain semua dah timang anak masing-masing, anak susuan. Kita tengoklah, kita saja nak tengok anak yatim tu, tengok macam mana, tengok jentikkan hati kita tu, nak ambil ke tak ambil, kita saja tengok dululah, test market. Beliau pun pergi rumah Siti Aminah tu. Beliau pun tengok kali yang pertama saja sudah jatuh sayang, kasih. Allah letakkan kasih pada hati Halimah Sa'diah ni pada Nabi Muhammad SAW. Bang, kita ambil bang. Yelah, rasanya bawa tuah pada kita ni. Jadi dia pun deal dengan Siti Aminah, baik, ambil. Kerombongannya dah pergi dah. Dah berangkat dah pertengahan jalan dah. Beliau baru dapat anak. Sebab tak nak ambil, tak nak tangan kosong lah. At least adalah, walaupun sikit upah. Jadi naik atas unta. Bila naik atas unta saja, Nabi Muhammad dinaik ke atas unta. Unta tadi terus jadi segar. Kemudian terus mula keluar daripada kota Mekah. Dan terus dapat pecut, dapat kejar rombongan yang dah jauh tinggalkan dia. Bukan saja pecut dapat bersama, pecut tinggalkan terus. Kata Halimah, kau letak minyak apa? Minyak mana kau berhenti ni? Halimah kata, it's not about minyak mana satu aku letak, it's about siapa yang aku ambil bersama dengan aku sekarang. Bahasa dia gini, orang tanya, macam mana boleh kuda kau ni boleh laju macam ni? Kau bagi makan apa pada dia? Kata, bukan makanan yang aku bagi, orang yang aku bawa sekarang ni.
dapat rasa sebab ketika mula bergerak, beliau dah mula, Halimah Sa'diah pun sebenarnya tak cukup susu sebenarnya. Beliau pun masalah susu untuk anaknya Abdullah. Beliau pun baru dapat anak juga. Tapi beliau kurang susu. Tapi sebab desperate kan, orang kampung waktu tu tengah kemarau. Di kampung tengah kemarau, peternakan tak berapa jadi, pertanian tak berapa jadi. Jadi nak tak nak kena ambil juga upah daripada orang kota. Walaupun susu kering, susu tak berapa banyak. Beliau letak sahaja, beliau terasa seperti ada gushing di dalam dadanya. So menggelegak susu yang selama ini anak kandung beliau sendiri tak cukup susu untuk minum. Tapi kali ini terlebih-lebih. Sejak beliau ambil Nabi Muhammad, susu beliau jadi banyak. Dia kata, beliau beritahu kepada suaminya, bang, we really strikes the luck. Ya, memang luck. Memang luck pun. Kita bawa tuah ni, kita bawa orang tuah ni. Ternyata bila sampai balik kampung, pertanian dalam keadaan kemarau, pertanian Halimah Sa'diah menjadi. Peternakan orang-orang lain semua, haiwan-haiwan gembalaan, semuanya kurus-kurus. Haiwan gembalaan Halimah Sa'diah gemuk-gemuk. Sampai Halimah Sa'diah perlu upah pengembala untuk jaga gembalaan dia semakin subur, semakin baik. Dan akhirnya sampai pengembala dia pun jadi famous. Sebab setiap kali beliau pagi-pagi nak bawa haiwan gembalaan, pengembala-pengembala yang lain semua disuruh tuan-tuan yang lain, kau tengok mana dia bawa. Gemuk-gemuk, kita punya kurus-kurus. Dia punya kambing, haiwan dia semua gemuk-gemuk. Kau tengok mana. Punya berkat Nabi SAW sampai pengembala kambing Halimah Sa'diah pun jadi famous dalam kampung ni. Tiap-tiap pagi cega tengok mana nak dapat GPS. Kat mana mereka ragut rumput. Rumput tengah kering sekarang ni. Ya. Keberkatan datang melimpah-limpah. Mana taknya lepas 2 tahun Halimah Sa'diah minta extend. Baik. Mi'raj rohani dalam solat kita, mi'raj rohani berlaku. Tapi untuk Rasulullah, Allah Ta'ala mi'rajkan secara zahir dan batin Rasulullah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Melintasi perjalanan bumi dan langit, tembus langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi SAW sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima perintah solat, bawa hadiah solat kepada kita supaya umat ini menerusi solat, kita dapat mi'raj rohani. Seperti mana Rasulullah telah bermi'raj. Walaupun kita tak dapat mi'raj secara tubuh badan kita, tapi secara qalbu kita, secara roh kita dapat bermi'raj, berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi solat ni kita berbicara dengan raja kepada sekalian raja. Kita ni sedang berdialog dengan raja kepada sekalian raja yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Kita takbiratul ihram saja kita dah masuk dalam istana pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Terlalu banyak rahsia yang ada dalam solat dan terlalu banyak rahsia Isra' dan Mi'raj yang ada dalam solat. Ya. Itulah apa yang saya cuba tuangkan, rahsia-rahsia ilmu itu di dalam buku karangan saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Siapa yang nak dapatkan ada di display di belakang. Di situ saya selitkan rahsia-rahsia yang terkandung di dalam solat. Penghayatan-penghayatan yang patut kita ada, kefahaman-kefahaman yang patut kita ada terhadap signifikan solat itu supaya menambahkan lagi kualiti solat kita, tingkatkan khusyuk kalbu kita dan kehadiran hati kita bersama Allah SWT di dalam solat. Jadi solat adalah istana pertemuan antara hamba dan pencipta. Istana perjumpaan antara kekasih dan pecinta. Ya. Maka kita bercakap-cakap, berbisik-bisik dengan Allah. Kita dengan Allah sahaja. Angkat takbiratul ihram ni, kita dah tinggalkan alam dunia ni. Kita ada alam yang lain. Kita ada alam rohani. Ya. Kita sedang berhubungan erat kalbu kita dengan Rabb. Dengan Rabb yang mentadbir sekalian alam, yang menguruskan semesta alam. Ya. Maka tak boleh kita makan, minum, tak boleh bergerak-gerak, tak boleh berlompat, tak boleh bercakap dengan orang lain. Sebab kita tengah bercakap dengan Allah
Rabbul Izzah. Ya. Baik. Jadi musibah, ya, musibah yang Allah Ta'ala kurniakan pada Rasulullah lebih dahsyat. Ya. Pening kepala yang, kalau Allah bagi pening kepala pada Rasulullah, pening kepala pun tak sama seperti pening orang lain. Pening Rasulullah lebih dahsyat. Ya. Kalau Rasulullah bagi sakit ke, bukan sakit yang biasa-biasa. Manusia mungkin ada kanser tahap 3, tahap 4. Rasulullah bertahun-tahun mengalir racun dalam dirinya. Kita perlu faham peristiwa Rasulullah diracun 2 kali. Sekali itu terselamat. Kali yang kedua tu dah termasuk dalam air liur Rasulullah SAW. Siti Aisyah sentiasa beritahu betapa menderitanya Rasulullah. Kehidupannya ke sana ke sini sibuk dakwah. Beliau menanggung penderitaan sakit dalam dirinya. Jangan manusia-manusia yang ada mengalami sakit di dunia ini merasa dia lebih sakit daripada Rasulullah. Tidak. Dunia ini tempat Allah Ta'ala tingkatkan kedudukan manusia menerusi ujian tersebut. Maka dengan ujian itulah Allah Ta'ala jadikan keindahan dunia ini. Allah Ta'ala menguji kekasih-kekasihnya yang dicintai dengan musibah, dengan ujian, dengan penyakit, dengan bencana, malapetaka. Itu bukan tanda Allah benci. Ya, musibah, malapetaka bukan tanda kebencian Allah. Ujian yang datang dalam hidup kita ni tanda kasih sayang Allah pada kita, tanda kecintaan. Sebab apa? Kalaulah sesuatu perkara itu dapat meninggikan kedudukan kita dan kita dapat raih keseronokan, kelazatan, natijah kedudukan yang tinggi itu untuk selama-lama di akhirat, maka sangat berbaloi untuk kita bersusah sedikit di dunia ini. Ya. Ada satu orang wanita, ini pun saya masukkan juga dalam buku karangan terbaru saya, Solat Seolah-olah Melihat Allah. Kisah seorang wanita berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ada penyakit sawan. Penyakit sawan. Jadi, tolonglah doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada saya. Rasulullah kata, boleh. Boleh, saya boleh doakan. Agar mudah-mudahan Allah sembuhkan. Tapi apa kata saya bagi pilihan yang lain? Pilihan lain. Sama ada nak saya doakan ataupun tidak didoakan kesembuhan, tetapi saya beri dalam bentuk jaminan. Kamu bersabar dengan apa yang kamu alami ini, aku jamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuntut ke akhirat nanti. Nanti jumpa aku. Ingat perjumpaan kita hari ini, nanti bertemu aku ke akhirat nanti. Tuntut jaminan yang aku bagi. Jaminannya, engkau adalah seorang penghuni syurga. Bila dengar berkata begitu, sudah tentu untuk menjadi ahli syurga yang selama-lamanya. Sebab bila masuk syurga, hidup nikmat berjuta-juta tahun tanpa mati. Kat dunia ni, sakit macam mana pun semua berakhir dengan kematian. Dan berapa tahun je. Ya, berapa tahun je. Beliau pilih, ya Rasulullah, saya nak pilihan yang kedua. Saya pilihan yang kedua. Tapi ya Rasulullah, saya ada satu problem. Apa dia? Jadi kalau saya terkena sawan, saya tak sedar kadang-kadang aurat saya terbuka. Okey, yang tu saya doakan kepada Allah, kalau kamu terkena sawan, Allah jaga aurat kamu. Tidak terbuka, tidak tersingkap. Oh, kalau begitu beres ya Rasulullah, beres. Beres. Sebab dunia ni memang bukan tempat yang rozi. Ya. Semua nak smooth, tak ada ujian, tak ada musibah. Dunia ni macam mana pun ada bertembung. Macam-macam perjalanan hidup kita masing-masing. Ada yang diuji daripada anak masing-masing, daripada ipar, biras, besan, ipar duai, adik-beradik, rakan kongsi perniagaan, rakan kongsi pelaburan, alumni. Alumni, berapa banyak alumni? Alumni tadika, alumni sekolah rendah, alumni sekolah menengah, alumni college, alumni university, alumni persatuan pun ada alumni juga. Alumni Persatuan Wanita UMNO, ada alumni juga. Jadi pening dah, grup WhatsApp ni dah jadi pening. Banyak sangat grup. Jadi ada yang ujian daripada segi diuji dengan penyakit, ya, diuji dengan suami sendiri, diuji dengan isteri sendiri, ya, diuji dengan hutang,
Ya, macam-macam. Masing-masing ada bahagian. Cuma satu perkara yang kita kena ingat, Rasulullah kata, setiap kali kamu terkena ujian dan kamu merasa berat dengan ujianmu, ingatilah aku, kerana aku adalah kekasih Allah dan tidak ada sesiapa yang Allah timpakan dengan ujian melebihi ujian yang Allah timpakan ke atas diriku. Take a comfort, kata Rasulullah. Take a comfort that I have been inflicted more severe. The trials and the tribulation that Allah SWT inflicts upon me more severe than anyone else. Take comfort with that statement. Take comfort with that fact. Memang betul. Rasulullah kata tidak ada sesiapa kalangan manusia lebih Allah Ta'ala uji dengan musibah berbanding para Nabi-Nabi. Dan daripada kalangan para Nabi-Nabi, akulah yang paling diterima ujian. Ya. Bagi dia di Mekah itu diejek, diboykot, ya, dibaling dengan batu berdarah, diusir, dihambat, ya, dihina, terpaksa keluar daripada tanah kelahirannya sendiri, Mekah, berhijrah ke Madinah. Anak Rasulullah satu persatu meninggal dunia semua. Rasul ada 7 orang anak, 3 lelaki, 4 perempuan. Ketika Rasulullah di hujung usia Rasulullah, semua dah meninggal kecuali Siti Fatimah saja. 6 anak semua meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Anak-anak lelaki yang paling awal sekali meninggal. Kemudian anak perempuan satu persatu meninggal. Tinggal seorang ya. Ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, 1 orang anak beliau saja yang ada di sisi, Siti Fatimah. Itu pun Siti Fatimah lepas Rasulullah 6 bulan meninggal, Siti Fatimah pun meninggal dunia. Ya. Baik. Sesungguhnya aku diuji di dalam agama Allah dan tidak ada seorang pun diuji sebagaimana aku. Aku telah menempuh selama 30 hari 30 malam. Aku dan Sayyidina Bilal tidak mempunyai makanan yang boleh dimakan oleh orang yang mempunyai perut. Ya. Melainkan sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Sayyidina Bilal. Oh, ini peristiwa boykot. Ya. Sebab ketika Rasulullah 13 tahun di Mekah setelah mendapat kenabian, ada 3 tahun yang baginda diboykot bersama baginda dengan pengikut-pengikutnya, diboykot oleh penduduk Mekah. Maksudnya tidak boleh ada sebarang transaksi, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada urus niaga yang boleh dijalankan. Tak boleh. Nak jual tepung pun tak boleh pada orang-orang yang ikut Nabi Muhammad. Dan tak boleh duduk di kota Mekah sepanjang pemboikotan. Jadi kabilah-kabilah Arab itu dia buat perjanjian lah untuk siapa-siapa pun jangan adakan apa-apa hubungan dengan Nabi SAW. Selagi mana dia nak sebarkan Islam, jangan buat hubungan apa-apa. Jangan kahwinkan anak kita dengan mana-mana daripada mereka. Jangan ada perniagaan. Siapa-siapa yang ada urusan perdagangan sebelum ini kena putuskan semua sekali. Sebab siapa yang sebelum ni ambil bekalan daripada mereka, putuskan. Siapa yang edarkan bekalan kepada mereka sebelum ini pun putuskan. Dan ini adalah saat yang sangat dahsyat ya. 3 tahun, bukan 3 minggu diboykot. Ya, bukan 3 bulan. McD baru berapa bulan je kena boykot. Dan mereka diboykot, betul-betul boykot. Sampai Rasulullah tak boleh. Rasulullah bersama isteri Siti Khadijah dan semua pengikutnya tak boleh duduk di kota Mekah. Mereka perlu duduk di kemah yang mereka dirikan, yang taif, di lereng bukit. Dipanggil lereng Bukit Muttalib, ya, dipanggil lereng Bukit Muttalib. Maksudnya luar daripada kota Mekah. Panas, sejuk, semua dalam kemah. Siti Khadijah gering-gering dan kemudian meninggal dunia. Sangat daif dan mereka sangat lapar sebab diputuskan segala perhubungan makanan. Dan Sayyidina Bilal ketika itu menjadi hamba di dalam Mekah. Beliaulah yang sembunyi bawa makanan seludup keluar daripada Mekah. Sebab kota Mekah ni kan semua ada benteng, pintu. Jadi untuk melepasi pintu tersebut akan dicek. Tapi orang tak akan terfikirlah Sayyidina Bilal nak letak kurma bawah ketiak dia. Tapi itulah makanan orang-orang yang diboykot. Mereka makan daripada kurma yang keluar daripada ketiak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Tak buang? Orang yang tengah lapar. Ya.
Orang yang tengah lapar dia tak kira bau. Ya. Orang yang tengah lapar memang betul-betul lapar. Dalam riwayat mengatakan tangisan anak-anak yang kelaparan di lereng lereng Muttalib itu didengari jauh berkilometer sebab jeritan anak-anak nangis kelaparan. Mereka tak nak buat hubungan langsung. Mereka tak benarkan. Tak benarkan duduk dalam kota Mekah pun. Duduk dalam kemah-kemah. Ini bukan suatu kehidupan yang mudah, tuan-tuan. Ya. Kalau saya berada di lereng, saya tetap makan walaupun keluar daripada ketiak sekalipun. Orang yang sedang desperate, sedang dalam keadaan beberapa hari-hari tak makan, kita perlukan nutrien. Ya. Jangan saja daripada ketiak. Kalau disembunyikan di celecah peha pun tetap nak makan. Orang yang lapar tetap cari, kan. Orang-orang yang terperangkap di bawah bangunan, ya, kalau jika mereka dah tak dapat nak minum apa-apa, mereka minum air kencing mereka sendiri. Seseorang yang desperate dia tahu keadaan itu, situasi itu. Dia kencing, dia akan minum air kencingnya sendiri. Kalau dia buang air besar, dia akan makan najis dia. Sebab dah tak ada benda dia nak masuk. Dia kena something juga masuk. Bayangkan situasi. Ya. Cuma kemudian Allah Taala hantar anak-anak memakan perjanjian tersebut. Perjanjian itu mereka letak dalam bekas, letak dalam Kaabah. Tak tahu macam mana anak-anak boleh masuk makan semua daripada perkataan-perkataan yang ada pada perjanjian tersebut. Ya. Setelah terlerainya perjanjian tersebut, barulah mereka dapat masuk semula ke kota Mekah. Tapi masuk saja pula Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia. Kemudian tekanan menjadi lebih dahsyat. Tekanan semakin dahsyat. Sebab selama ni Abu Talib yang dah selama ni membela pun terpaksa diboykot juga. Bila termasuk yang diboykot, walaupun yang tak, siapa yang tak beriman dengan Rasulullah, siapa yang membela Rasulullah tetap akan diboykot. Ya. Itu yang Rasulullah ke Taif untuk tengok kalau boleh di sana boleh dapatkan asylum, untuk bersama sahabat dapatkan asylum di sana. Akan tetapi rupanya orang Taif pun melayan dengan layanan yang buruk pada Rasulullah. Baling Rasulullah dengan batu-batan, kayu-kayuan sampai darah tubuh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah dihujani dengan batu, terpaksa merangkak keluar daripada kota Taif. Dia Rasulullah kata tak ada siapa yang diuji melebihi apa yang Allah uji ke atas diriku. Ya. Kita ni kalau ada orang ancam bunuh kita, tawaran dia adalah satu kereta Porsche pun kita dah tak sedap duduk dah hidup kita. Rasulullah ditawarkan 100 ekor unta untuk nyawa Rasulullah. Ya. Baik. Dan Rasulullah ditawarkan tu 100 ekor unta, baginda keluar daripada kota Mekah, ikut sembunyi dalam gua, perlu ikut jalan jauh, dan semua itu berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang Rasulullah baru sahaja berkenderaan borak daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Sepantas kilat. Peristiwa hijrah berlaku lepas Isra' dan Mi'raj. Tapi Rasulullah SAW dalam keadaan nyawa beliau diancam, mendapat tawaran 100 ekor unta. Rasulullah tak minta pada Allah, ya Allah, boleh tak nak buat request borak perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Sebab sebenarnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, lepas Rasulullah keluar daripada kota Mekah, persinggahan pertama memang tinggal di Madinah. Lepas Madinah baru ke Mesir, ziarah makam Nabi Musa, ziarah tempat munajat Nabi Musa di atas gunung Tursina, ziarah kubur wali Allah Masyitah, tukang sikat Fir'aun dan ahli keluarganya yang syahid dibunuh Fir'aun. Kemudian baru bertolak ke Palestin. Tapi para Nabi ini mengetahui perkara yang luar biasa berlaku adalah dengan kehendak Allah. Selagi mana Allah tak hantar ilham dalam hati, tak hantar apa-apa dapatan untuk nak minta, beliau takkan minta. Ya. Takkan minta. Selagi Allah tak bagi perintah, tak gerakkan hatinya untuk minta, beliau takkan minta.
Maksudnya beliau akan ikut cara manual. Ya. Kalau burak kan sekejap je. Sepatah kilat. Rasulullah tu, Isra' dan Mi'raj tu berlaku ketika Rasulullah dibangkitkan daripada tempat pembaringannya. Melalui semua Isra' dan Mi'raj, dipulangkan semula, tempat pembaringan tadi tak sempat dingin lagi. Masih hangat lagi. Maksudnya, semua yang berlaku Isra' dan Mi'raj tu boleh jadi hanya beberapa saat sahaja. Atau hanya beberapa minit sahaja berlaku. Tapi Allah Maha Kuasa telah lipatkan masa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana bumi boleh dilipatkan, demikian masa boleh dilipatkan Allah SWT. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman amba'ana Affan bin Muslim haddatsana Abban bin Yazid al-Attar haddatsana Qatadah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi SAW tidak pernah berhimpun padanya untuk makan siang maupun makanan malam daripada roti dan daging melainkan ketika dafaf. Berkata Abdullah, berkata sebahagian mereka dari kalangan muhaddisin dan ahli lughah. Ahli lughah, pakar bahasa. Dafaf ialah banyak tangan, iaitu makanan yang beramai-ramai. Baik, Sayyidina Anas bagi tahu bahawa Rasulullah SAW tidak pernah makan sampai betul-betul kenyang 2 kali berturut-turut dalam satu hari. Kalau satu kali dah makan betul-betul kenyang, yang lain ringan-ringan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan daging. Rasulullah kalau satu kos dah ambil daging, maka waktu lain tak akan ambil daging lagi. Baginda hanya ambil daging hanya pada satu kos setiap hari sahaja. Maksudnya kalau dah lunch, waktu breakfast ada daging, maksudnya lunch dengan dinner dah tak ada daging. Baginda akan ambil yang ringan-ringan saja, roti cecah-cecah kuah saja. Ataupun cecah cuka buah. Dulu orang pelik macam manalah cuka buah ni. Sekarang ni orang terpaksa minum pula cuka buah untuk jadi suplemen. Kan? Cuka buah. Kalau tak nak terlalu masam, campurkan dulu dengan air kosong. Minyak zaitun pun 1 camca minyak zaitun. Dia buang kolesterol. Dia buang lenguh-lenguh badan yang sakit-sakit lutut semua. Yang asalnya sembahyang atas kerusi dah tak perlu kerusi dah. Dia buang kerusi. Sebab apa? Rasulullah ambil minyak zaitun, Rasulullah ambil cuka buah. Amalkanlah setiap hari amalkan secamca minyak zaitun dengan secamca cuka buah. Cuka buah ni baik cuka kurma ke, cuka apple ke. Kadang cuka apple ni dipanggil apple cider. Tapi semua itu baik, semua itu adalah makanan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia naikkan antibody badan, banyak asbab kesihatan, berkatnya, suatu yang berkat. Madu pun begitu, madu. Baik. Ini sekaligus menceritakan tentang diet pemakanan Rasulullah SAW. Rasulullah ni makan daging hanya sekali sahaja setiap hari. Kena tanya doktor ni, kalau makan daging selalu ni apa jadi? Sebab Rasulullah ni sangat berhati-hati. Daging sekali je, satu kos je setiap hari. Kalau breakfast tak ada daging, kalau lunch ada daging, bagi dia makan lunch daging. Tapi Rasulullah makanan beliau mainly 2 kos, satu breakfast, satu dinner. Lunch ni tengok keadaan sahaja. Kalau ada jamuan, Rasulullah SAW akan makan. Ataupun Rasulullah terlalu lapar waktu lunch, baginda akan cari lunch. Kalau tak, mainly baginda makan breakfast dan dinner sahaja. Dinner ni kadang-kadang baginda makan sebelum maghrib, kadang-kadang lepas maghrib. Ya.
Sebelum ni kan kita dah belajar, Siti Aisyah pernah kata, aku tahu kamu pernah mendengar hadis Rasulullah tu suka makan daging, bahagian kaki, bahagian lengan kambing. Tapi janganlah kamu ingat Rasulullah tu makan tiap-tiap hari. Ya. Rasulullah makan setiap hari sekali saja. Kalau dah sekali pagi, next memang dah tak makan dah. Satu hari hanya sekali saja makan daging. Itu Rasulullah punyalah diet pemakanan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari ini dah makan daging, yang sekali kos tadi, kalau hari ini dah makan daging, esok for sure Rasulullah tak sentuh langsung daging. Siti Aisyah kata Rasulullah buat every 2 days. Kalau ada daging lah, kalau daging available, Rasulullah akan buat every 2 days. Maksudnya apa? Kalau hari ni dah makan daging yang sekali kos tadi, esok confirm tak makan, lusa baru makan daging. Tu Siti Aisyah nak betulkan kefahaman. Takut nanti orang kata, oh Rasulullah ni minat daging kan, sental setiap masa daging. Dan daging yang Rasulullah ambil ni kebanyakannya adalah red meat, bukan white meat. Rasulullah ni daging yang, bacalah hadis-hadis, kebanyakannya memang red meat. Red meat ni apa? Red meat ni macam daging kambing, daging unta, mainly kibash, kambing biri-biri, daging lembu. Ini semua red meat. Red meat ni kalau ambil terlalu kerap, dia bahayalah untuk kesihatan. Dia tak sama macam white meat. White meat ni macam ayam ataupun ikan dan sebagainya. Baik, melainkan ketika dafaf. Melainkan kalau ada jemputan. Kalau pagi, maksudnya pagi, Rasul dah makan daging. Tapi malam ada jamuan, ada kenduri, ada daging, Rasul nak raikan tuan rumah. Barulah Rasulullah makan daging. Rasul hanya makan sehari 2 kali daging kalau ada jemputan jamuan je. Kalau tak ada jemputan jamuan, baginda pastikan beliau hanya makan sekali saja daging. Ya. Dan kalau baginda dah makan hari ni daging, esok baginda tak makan daging dah. Kecuali kalau ada jemputan, kalau ada jamuan. Ya. Ini diet pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus berkaitan dengan red meat. Ya. Habis qala haddatsana Abd bin Muhammad, haddatsana Muhammad bin Ismail bin Abu Fudayk, haddatsana Ibnu Abi Zib daripada Muslim bin Jundub daripada Naufal bin Iyas Al-Huzali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf merupakan rakan semajlis kami dan beliau sebaik-baik teman semajlis. Ini orang daripada kalangan tabi'in, ya. Ini dah Rasulullah dah wafat. Jadi para sahabat ni mereka ada pengalaman duduk bersama-sama generasi setelah mereka, yang sempat jumpa sahabat tapi tak sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka dipanggil tabi'in. Beliau pada suatu hari pulang dari suatu tempat bersama kami di suatu hari, sehingga apabila kami memasuki rumah beliau masuk rumah lalu mandi, kemudian kami dihulurkan oleh khadamnya atau seseorang sesuatu bekas yang berisi roti dan daging. Setelah bekas makanan itu diletakkan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menangis. Lalu aku bertanya, ya Aba Muhammad, mengapa tuan menangis? Beliau menjawab, baginda Rasulullah SAW telah wafat dan baginda dan ahli keluarganya tidak pernah memakan roti asyair sehingga kenyang. Roti asyair, roti gandum yang grade rendah. Yang grade rendah pun tak pernah makan sampai kenyang. Yang grade tinggi memang Rasulullah tak pernah makan, ya. Grade tinggi, grade yang dah ditapis dengan tapisan yang baik, Rasulullah tak pernah makan grade yang tinggi sepanjang hidupnya. Baginda hanya makan grade yang rendah, iaitu asyair. Baginda SAW tidak pernah menyuruh kita untuk melambatkan apa yang lebih baik untuk kita. Maka sekumpulan tabi'in ini menceritakan Sayyidina Abdul Rahman, ya, bawa kami balik ke rumahnya, beliau pun mandi, disuruh pembantunya siapkan makanan. Apabila dihidangkan makanan, beliau menangis dulu. Sebenarnya semua sahabat-sahabat Nabi lepas Rasulullah wafat, ingatan mereka semuanya tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ingatan mereka, they couldn't get rid of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka sentiasa terpaut pada Rasulullah. Jadi apa-apa yang berlaku, mereka akan teringat Rasulullah dulu. Jadi makanan dah dihidangkan, menangis dulu sebab teringat Rasulullah. Makan nanti dulu, nangis dulu. Demi bukan Syed Abdul Rahman bin Auf, bacalah kisah sahabat yang lain. Kehidupan mereka ni evolving around Rasulullah SAW. Mereka, sahabat-sahabat Nabi, mereka hanya tunggu masa keluar daripada dunia ni untuk jumpa balik Rasulullah SAW. Ya, mereka sangat rindu pada Rasulullah. Sepanjang Rasulullah hidup pun, kalau mereka sehari suntuk tak jumpa Rasulullah, mereka dah rindu dengan Rasulullah SAW. Sehari suntuk tak jumpa Rasulullah, mereka dah terbayang-bayang tak lena tidur kalau tak tengok raut wajah Rasulullah SAW. Ini kan lagi Rasulullah dah wafat. Sebab tu Sayyidina Bilal tak dapat duduk kota Madinah lepas Rasulullah wafat. Sebab setiap lorong mengingatkan beliau kepada Rasulullah SAW. Sebab beliau ikut Rasulullah pada setiap lorong yang pernah ada kat Madinah. Berdakwah. Sayyidina Bilal ni sentiasa jadi pengapit Rasulullah. Jadi Sayyidina Bilal lepas daripada Rasulullah wafat, terus pindah Syam, kawasan Damascus, Syria, dan meninggal di sana. Beliau tak dapat hidup di kota Madinah. Sebab ingatan terlalu kuat dengan Nabi SAW. Inilah keadaan para sahabat Nabi. Hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Baginda pernah bersabda, tidak sempurna imanmu wahai umatku selagi aku dicintai olehmu, daripada melebihi cintamu kepada ibu bapamu, kepada anak-anakmu, dan kepada seluruh manusia kesemuanya. Ya. Wallahu alam, sampai di situ. InsyaAllah kita akan sambung bab yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah penuhi hati-hati kita pula dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga hati kita dipenuhi dengan ketidaksabaran untuk keluar daripada dunia ini dan meraihkan saat pertemuan yang indah berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah muliakan mata-mata kita memandang wajah yang sangat dicintai Allah, kekasih Allah, pemilik maqam mahmud, pemilik maqam yang terpuji, penghulu kepada sekalian Rasul, ketua kepada sekalian alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat baginda Allah kurniakan kita kesudahan hidup yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.